Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai linear equation. Okay, sebelum tu kita tengok apakah maksud bagi linear dekat sini. Okay, katakan kita diberi satu equation iaitu 2x plus 7 equal to 10. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai linear sebab kita tengok x dia. X dia kuasa 1. Sebab tu kita panggil dia sebagai linear. Katakan kalau kita diberi equation 2x square plus 7x equal to 10. Okay, dekat sini kita ada 2x. Kita akan tengok x yang paling besar. Dekat sini kita ada x kuasa 2, x squared. Jadi kalau x squared, jadi kita tak boleh panggil dia sebagai linear lagi. Kita akan panggil dia sebagai quadratic equation. Okay, seterusnya kalau x kuasa 3, itu panggil cubic, quartic dan juga seterusnya lah. Okay, kemudian kita tengok apa maksud bagi equation. Okay, kita panggil dia equation jika dia ada tanda sama juga. Kalau ada equal sign ni, maka dia adalah equation. Kalau kita diberi 2x plus 7 sahaja, tak ada tanda equal, maka kita kenali dia sebagai linear expression. Tengok macam mana nak menyelesaikan linear equation with two variables. Okay, contohnya kita diberi dua equation. Okay, kita bagi nama yang ini adalah kita punya equation pertama, yang ini adalah equation yang kedua. Okay, dekat sini kita ada dua variable iaitu x dan juga y. Okay, bila kita ada dua variable iaitu x dan juga y, kita mesti ada dua equation baru kita boleh selesaikan dia. Okay, untuk menyelesaikannya, kita ada beberapa metod. Yang pertama, kita ada graphical method menggunakan graph, substitution method dan juga elimination method. Okay, kita akan tengok satu persatu. Okay, yang pertama, kita ada graphical method. Okay, jadi kita bagi nama tadi. Yang pertama ni adalah kita punya first equation. Yang kedua tu kita punya second equation. Okay, kita gunakan contoh tadi itulah. Okay, jadi apa kita buat? Kita tengok kita punya first equation dulu. Okay, daripada first equation, dapatkan 2 point. Kemudian kita boleh tandakan pada graf. Okay, untuk mendapatkan first point, saya gantikan apabila x equal to 0. Okay, kita gantikan apabila x equal to 0. Okay, gantikan x is 0. Apakah y kita? Okay, y kita sama juga dengan 14/4. Okay, ataupun kita boleh kecilkan sikit kepada 7/2. Okay, sekarang kita dapat point yang pertama iaitu 0, 7/2. Okay, untuk clearkan sikit, saya delete dulu semua. Okay, kita gunakan ni. Apabila x equal to 0, y equal to 7/2. Okay, jadi tandakan pada graf kita terus. X dia 0, y dia sama juga dengan 7/2 dalam bentuk point adalah 3.5. Di sini 1, 2, 3. Jadi 3.5 somewhere here. Tengah-tengah lah. Jadi boleh tandakan. Okay, seterusnya untuk mendapatkan point yang kedua, kita gantikan pula y pula 0. Okay, jadi saya gantikan y ni 0. Jadi 4 darabkan dengan 0, sini kita dapat 0 jugalah. Disebab tu x equal to 14. Okay, jadi tandakan x dia sama juga dengan 14 hujung ni. Boleh kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, hujung ni. Okay, sekarang kita dah dapat 2 point. Jadi kita boleh sambungkan 2 point itu menjadi kita punya first line. Okay, itu adalah untuk first equation. Okay, dengan cara yang sama, kita lukiskan garis lurus untuk second equation pula. Gantikan apabila x equal to 0 ke dalam equation yang kedua. Gantikan sini 0, jadi y kita equal to 6. Tandakan pada graf. Okay, x 0, y dia 6. Okay, untuk point yang kedua, untuk second equation, kita gantikan pula y dia 0. Gantikan y dia 0. Jadi x kita equal to 4. Okay, jadi tandakanlah x equal to 4 dekat sini. Okay, kita boleh sambungkan garis tersebut.
Okay, jadi kita akan dapat dua line untuk dua equation. Okay, jadi apa yang kita nak cari sebenarnya, kita nak cari dia punya intersection point. Di mana pada point tersebut, garis lurus pertama melaluinya, garis lurus yang kedua pun melaluinya. Jadi itulah kita punya intersection point. Jadi kalau kita tengok X dulu Jadi dekat sini X kita equal to 2. Y kita equal to 3. Jadi jawapan kita adalah X equal to 2, Y equal to 3. Okay, boleh faham ya? Jadi apa yang kita buat sebenarnya, kita nak cari satu point yang mana dua-dua equation tu melaluinya. Okay, ini adalah kita punya menggunakan substitution method. Okay, soalan yang sama. Okay, kita bagi nama first equation, second equation. Okay, jadi sebenarnya kita boleh pilih mana-mana equation dan juga mana-mana variable sama ada X ataupun Y sebagai subjek kita yang pertama. Okay, dekat sini saya tengok X. Paling mudah X ya. Saya jadikan X sebagai subjek. Okay, daripada first equation, saya akan jadikan X sebagai subjek. Jadi, saya akan bawa 4Y ke sebelah kanan. Ingat ya, bila kita bawa ke sebelah kanan, kalau sini plus, dia akan jadi minus. Jadi, X kita equal to 14 minus 4Y. Okay, seterusnya, oleh kerana ini adalah kita punya first equation, jadi kita kena gunakan, kita boleh bagikan nama yang baru iaitu third equation. Okay, sekarang kita akan gunakan second equation pula. Okay, iaitu kita masukkan equation number 3 into second equation. Okay, macam mana kita nak gantikan? Okay, second equation sini kita ada X. Okay, seterusnya third equation sini pun X juga Okay, oleh kerana sini X, sini pun X, jadi saya boleh gantikan ini ke dalam yang ni. Boleh ikut Jadi kita gantikan X ni sama juga dengan 14 minus 4Y. Di equation 2 akan menjadi 3 masih lagi sama. Coefficient yang first tu masih lagi sama. Cuma kita gantikan saja X tu sama juga dengan 14 minus 4Y. Yang lain tu sama je. Yang lain ni sama je. 3 ni pun salin je balik. Okay, sekarang kita tengok variable kita dah jadi satu saja iaitu Y sahaja. Jadi kita boleh selesaikan equation ini. Macam mana nak selesaikan? Mula-mula kita kena expand lah kembangkan dulu. Okay, jadi bila kita kembangkan, darabkanlah semua sekali dalam ni Yang ni 14 minus 4Y ni kita darabkan dengan 3. Jadi kita dapatlah 42. Bila saya darabkan 3 darabkan dengan 14 dapat 42. 3 darabkan dengan negatif 4Y dapatlah negatif 12Y. Yang lain tu sama. Jadi selesaikanlah. Okay, seterusnya sepatutnya kita akan dapat Y equal to 3. Okay, dekat sini kita ada dua variable kan, iaitu X, Y. Jadi kita kena dapatkan nilai kedua-dua sekali. Macam contoh tadi tu first method. Mesti ada nilai bagi X dan juga Y. Sekarang kita baru dapat Y. Okay, untuk mendapatkan X, kita boleh gantikanlah ke dalam first equation pun boleh, second equation pun boleh, third equation pun boleh. Okay, jadi saya masukkan ke dalam equation yang pertama. Jadi saya gantikan Y, kita boleh gantikan ke dalam second equation. Jadi saya gantikan Y ni sama juga dengan 3. Okay, seterusnya kita akan dapatlah X kita equal to 2. Okay, sama dengan jawapan tadi. Tak kisahlah which method yang kita gunakan, jawapan dia tetap sama. Okay. Mungkin ada yang bertanya. Ya, saya padam dulu. Okay, macam mana kalau dia tak pilih X ni? Dia pilihlah secara random, katakan dia pilih 2Y. Dia nak jadikan yang ni sebagai subjek. Katakan kita pilih Y ni untuk second equation. Okay, ni sama macam tadi. Okay, katakan sekarang kita nak jadikan Y sebagai subjek. Tapi nampak leceh sikit lah Okay.
kita akan jadikan y sebagai subjek. Kita bawa 3x ke sebelah kanan dan bahagikan dengan 2. Jadi kita kena mahir dengan linear lah sebenarnya. Linear equation. Jadikan y sebagai subjek. Okey, seterusnya gantikan ni ke dalam y yang berada pada kita punya first equation. Bila kita substitute, jadi kita akan dapat x plus 4. Gantikan y tu sebagai 12 minus 3x over 2. Lepas tu dapatkan value of x. Dekat sini kita ada x. Jadi kita selesaikan x dulu untuk kalau kita pilih y yang ni lah. Okay, untuk selesaikan, kita boleh simplify dulu. Bahagikan 4 over 2, kita akan dapat 2. Lepas tu 2 tu kita kena expand. Okay, jadi kita expand dapatlah x plus 24 times 2 dapat 12 times 2 dapat 24. Kemudian darabkan dengan 3, negative 6. Jadi x kita adalah sama juga dengan 2. Okay, seterusnya kita nak dapatkan value of y pula. Okay, dekat sini saya gantikan ke dalam second equation juga. Kita gantikan x dia 2. Jadi kita akan dapat y kita equal to 3. Okay, kita masih menggunakan method yang kedua iaitu substitution. Tapi dekat sini saya pilih y ataupun saya pilih variable yang lain. Okay, y. Okay, boleh ke setakat ni Okay, seterusnya proceed ke Okay, seterusnya kita akan tengok third method iaitu elimination method. Okay, soalan yang sama juga, equation 1 dan juga equation yang kedua. Okay, sebenarnya kita boleh pilih mana-mana variable untuk kita eliminatekan dulu. Okay, tapi untuk soalan ni, saya nampak sini kita ada x, sini ada 3x. Saya akan cuba eliminate x dulu ya. Okay, jadi untuk eliminate, kita kena jadikan koefisien dia sama. Jadi apa saya buat? Kita punya equation yang pertama ni saya darabkan dengan 3. Okay, jadi kita darabkan 3 ke dalam kita punya equation pertama. Kita darab dua-dua belah lah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okay, darabkan dengan 3. Okay, jadi sebelah kiri tu kita expand. Jadi kita akan dapatlah 3x plus 12y. Yang ni pun kita darabkan, dia dapatlah 42. Okay, kita bagi nama dia sebagai third equation. Okay. Kemudian kita kena selesaikan third equation ni dengan equation yang kedua. Boleh tak kita selesaikan dengan equation yang pertama? Third equation kita nak selesaikan dengan second equation. Boleh tak? Tak boleh Sebab apa? Sebab dia adalah equation yang sama sebenarnya. Cuma equation yang pertama kita multiply dengan 3 sahaja. Jadi sebenarnya dia adalah equation yang sama. Sebab tu kita tak boleh selesaikan equation number 3 dengan equation number 1. Kita mesti menggunakan equation number 3 dan juga equation number 2. Okay, seterusnya tadi kita nak selesaikan 3x kan? Jadi macam mana kita nak menghilangkan, menghapuskan, to eliminate 3x? Jadi kita kena tolakkan. Kita boleh pilihlah third equation minus second equation. Nak ambil second equation, tolak third equation pun boleh. Okay, katakan kita ambil third equation minus second equation. Jadi 3x tolak dengan 3x, jadi 3x terus terhapus. Okay, seterusnya y, 12y minus 2y, jadi kita tinggal 10y. 42 minus 12, jadi kita tinggal 30, sorry. Jadi 42 minus 12 sama juga dengan 30. Jadi y kita sama juga dengan 3. Okay, seterusnya to find the value of x, kita boleh gantikanlah ke dalam second equation ataupun first equation. Okay, katakan dekat sini saya masukkan dekat second equation lah Jadi saya gantikan y tu sama juga dengan 3. Gantikan 3. Jadi kita boleh selesaikan jadi x kita equal to 2. Okay, saya harap semua boleh faham dengan penerangan yang ni. Okay, jadi boleh buat latihan banyak-banyak.